berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin bin Salihi Manja daripada kelas DHTM 02 mewakili kumpulan 3 di bawah didikan Encik Muhammad Hafiz bin Syahuddin akan membincangkan topik mengenai kesan dan bahaya tekanan emosi dalam kalangan remaja. Objektif video ini adalah untuk khidmat masyarakat saya tentang apa itu tekanan emosi, punca, kesan, langkah rawatan dan pencegahan tekanan emosi di kalangan remaja. Seperti yang kita maklum, gangguan emosi boleh ditarifkan sebagai satu situasi yang menunjukkan satu atau lebih perwatakan oleh remaja. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka telah memberi maksud kepada gangguan emosi sebagai akibat konflik yang tidak dapat diselesaikan, yang dicirikan dengan keresahan sama ada melalui pertuturan atau perlakuan tertentu. Terusnya, gangguan emosi juga dapat ditarifkan sebagai kelakuan yang menunjukkan ciri suka menyendiri dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Antara gangguan personaliti yang berlaku ialah antisosial, ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor intelektual. Kesihatan juga menjadi definisi kepada gangguan emosi. Secara ringkasnya, gangguan emosi boleh dikatakan bahawa gangguan yang boleh diterima oleh seseorang remaja yang menyebabkan emosi remaja tersebut tidak stabil. Gangguan emosi ini akan menimbulkan pelbagai kesan terhadap kehidupan seseorang remaja. Gangguan emosi adalah satu perkara yang amat serius di kalangan remaja. Mereka akan mengalami gangguan emosi yang serius dan ini menyebabkan stres kepada mereka. Selebihnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk memberi hujah beliau tentang punca tekanan emosi dalam kalangan remaja pula. Hai, saya Syekhah Ramzi. Saya akan mengulas beberapa faktor tekanan emosi di kalangan remaja. Yang pertama adalah mempunyai kecenderungan genetik ke arah kemurungan ataupun personality yang rapuh, di mana sukar untuk membezakan suka ataupun duka yang sudah menjadi sebahagian daripada kebiasaan seseorang remaja itu. Yang kedua adalah dari segi faktor genetik ataupun penyakit keturunan, di mana ibu ataupun ayah mempunyai masalah penyakit kemurungan dan kemungkinan besar akan diwarisi oleh anak-anak mereka. Yang ketiga adalah remaja yang mengalami masalah kemurungan ini akan cepat terangsang pada sesuatu perkara seperti mudah marah, cepat melawan dan mudah bersedih. Sifat ini juga akan berlarutan sepanjang hari ataupun sepanjang masa. Terdapat juga rumutan sakit, contohnya sakit belakang, sakit kepala, lesu yang dialami oleh seorang remaja berpunca daripada penyakit tersebut. Yang keempat adalah hilang minat pada sesuatu perkara ataupun aktiviti yang sebelum ini mereka gemar atau suka lakukan. Contohnya, saya bagi contoh, ada seseorang remaja ini hobinya suka bermain game, tetapi dengan tiba-tiba dalam masa tertentu dia hilang minat bermain game dan tidak sama sekali bermain game langsung akibat masalah tekanan emosi yang dialami olehnya. Yang kelima adalah kehilangan selera makan dan sehingga terjadinya berat badan turun ataupun naik dengan mendadak dalam masa yang singkat. Dan ini juga diiringi dengan kemerosotan kebersihan diri. Remaja yang mengalami kekurangan ini selalu menyempitkan diri berjam-jam di dalam bilik tidur dan
tidak mahu bergaul sama sekali dengan orang sekeliling. Yang keenam adalah sukar bagi perempuan pada sesuatu perkara ataupun kurang fokus. Contohnya belajar. Saya bagi contoh, seseorang remaja ini adalah student di sebuah universiti dan dia hanya belajar 5 atau 10 minit sahaja. Selebihnya dia akan melayan perasaan stresnya kembali. Ini akan membuatkan seseorang remaja itu kurang tidur dan pikirannya akan terganggu. Akhir sekali, salah menggunakan alkohol, ubat-ubatan, dan dadah untuk membantu tidur ataupun bertenang. Ini bukanlah sesuatu yang luar biasa dilakukan oleh para remaja yang mengalami gangguan emosi ini. Dan seringkali juga terjadinya perbuatan membunuh diri karena tindakan terdesak terakhir untuk melepaskan diri daripada masalah kemurungan ini. Oleh itu, kemurungan ini sangatlah bahaya jika tidak dicegah dari awal. Itu saja daripada saya akan serahkan kepada rakan sekumpulan saya yaitu Zahir untuk membincangkan kesan-kesan bahayanya penyakit tekanan emosi di kalangan remaja. Selamat sejahtera, nama saya Zaim Akmal. Saya akan memberitahu anda mengenai kesan tekanan emosi di kalangan remaja di masa kini. Sebelum itu, saya ingin memberitahu serba sedikit berkenaan tekanan emosi sebelum memasuki tajuk yang saya ingin sampaikan, iaitu kesan tekanan emosi di kalangan remaja. Secara umumnya, tekanan emosi iaitu stres terbahagi kepada dua bahagian, iaitu stres jangka pendek dan stres jangka panjang. Stres jangka pendek merupakan tindak balas spontan tubuh badan terhadap apa-apa situasi yang mencabar, bahaya atau menakutkan. Tahap stres biasanya bergantung pada beberapa kesan seperti tempoh stres yang dialami dan bagaimana individu tersebut menangani stres tersebut. Stres jangka panjang pula selalunya dialami oleh mereka yang menghadapi stres yang berpanjangan. Stres seperti ini selalu disebabkan oleh penyakit berbahaya atau masalah yang berpanjangan. Oleh sebab itu, saya akan memulakan tajuk yang ingin diberitahu kepada anda, iaitu kesan tekanan emosi di kalangan remaja. Antara salah satu kesannya ialah sering lupa dan susah fokus. Tekanan emosi ini boleh menyebabkan kita sering lupa dan susah untuk fokus. Hal ini kerana apabila stres, kita sering hilang fokus untuk memberi tumpuan kepada perkara lain yang terjadi di sekeliling. Masalah ini bukan sahaja memberi impak negatif terhadap kehidupan seharian, malahan prestasi kerja juga boleh merosot jika kita susah fokus untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Selain itu, insomnia atau senang dikatakan iaitu susah tidur. Insomnia adalah masalah ketidakupayaan manusia untuk tidur pada waktu malam. Pengidap insomnia seringkali menghadapi masalah tidak dapat tidur pada waktu malam dan akan mengalami keletihan pada hari berikutnya. Terdapat pelbagai faktor menyumbang kepada insomnia, namun salah satu punca insomnia adalah stres. Apabila stres, otak manusia akan lebih aktif daripada biasa.
Contohnya, mereka yang menghadapi stres tidak boleh berhenti untuk berfikir. Walaupun pada waktu di mana tubuh badan mereka sepatutnya rehat, apabila tubuh kurang mendapat rehat, maka ianya akan menjadi letih, lesu pada hari berikutnya. Di samping itu, penyakit jantung juga akan berlaku kerana tekanan emosi iaitu stres. Hal ini kerana tekanan emosi ini akan menambahkan asid lemak di dalam darah dan bahan-bahan ini akhirnya akan bertukar menjadi lemak asli dan kolesterol yang akan menutupi saluran pembuluh darah. Tekanan emosi juga akan meningkatkan tekanan darah di samping memudahkan proses pembekuan darah. Semua itu merupakan perubahan-perubahan yang boleh menyebabkan serangan sakit jantung. Akhir sekali, emosi yang paling banyak bermain peranan iaitu emosi yang tidak stabil. Emosi yang tidak stabil adalah salah satu kesan negatif yang terjadi disebabkan tekanan emosi. Mereka yang menderita akibat tekanan emosi ini tidak mampu menyelesaikan masalah walaupun ianya hanya masalah kecil. Selain itu, penderita juga akan sering rasa cemas dan mudah risau tentang perkara-perkara kecil. Mereka yang menghadapi tekanan emosi ini akan mudah berasa kecewa, cepat naik darah dan mudah marah-marah. Kesan ini bukan sahaja boleh memberi impak negatif dalam pekerjaan, malahan hubungan dengan rakan dan keluarga juga boleh terjejas disebabkan oleh emosi yang tidak stabil. Sekianlah kesan-kesan tekanan emosi dari saya dan akan dilanjutkan lagi kepada rakan saya yang akan memberitahu anda mengenai langkah atau rawatan dan juga pencegahan tekanan emosi terhadap kalangan remaja. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Afaf Hamdi. Saya ingin menjelaskan tentang langkah rawatan dan pencegahan tekanan emosi dalam kalangan remaja. Bila cakap pasal tekanan emosi ni, boleh dikatakan semua orang pernah alami tekanan emosi ni. Sama ada tekanan emosi seseorang itu boleh dikawal atau tidak boleh dikawal. Bila kita rasa kita sedang mengalami tekanan emosi, kita kena cepat-cepat cari solution, langkah ataupun pencegahan tekanan emosi. Sebab selalunya tekanan emosi terjadi bila kita ada masalah. Kalau kita tak dapat selesaikan masalah tu yang menyebabkan kita jadi tertekan, stres. Kita terlalu memikirkan masalah tu. Jadi kita kena cepat-cepat cari solution, langkah ataupun pencegahan. Antara langkah rawatan dan pencegahan tekanan emosi dalam kalangan remaja adalah luah perasaan. Kita boleh cuba bercakap atau luah masalah perasaan kita dengan kawan yang rapat atau orang yang boleh kita percayai, dan pastikan pilih kawan atau orang itu yang boleh memahami perasaan kita. Saya pasti jika diluahkan kepada kawan atau orang yang boleh dipercayai atau boleh memahami kita, akan ada nasihat, at least kata-kata semangat yang diberikan oleh mereka. Sedikit sebanyak boleh menurunkan tekanan emosi diri kita. Seterusnya, memberikan kata-kata semangat kepada diri sendiri. Sekiranya anda tidak mampu luahkan kepada kawan ataupun tidak pasti kawan dan orang mana yang kita patut luahkan masalah tekanan kita, cuba berikan motivasi dan kata-kata semangat kepada diri sendiri dan cuba lakukan cara ini secara berterusan. InsyaAllah sedikit sebanyak akan membantu kepada masalah tekanan emosi kita. Selain itu juga melibatkan diri melalui aktiviti yang berfaedah atau kegemaran. Penglibatan diri dalam aktiviti seperti melancong, bersenam dan beriadah, kegiatan kokurikulum atau perkara lain yang membawa kebahagiaan kepada diri kita. Buatlah aktiviti atau rancangan yang akan anda nikmati kerana ia merupakan kunci kepada kehidupan yang bebas tekanan emosi dan penuh bermakna. Ambil masa untuk relax atau rehat yang cukup juga langkah rawatan dan pencegahan tekanan emosi dalam kalangan remaja. Langkah ini adalah yang paling simple dan mudah yang anda boleh buat dengan rehat yang cukup
Ia akan menstabilkan hormon dan memberikan kesan positif. Contohnya mengurangkan tekanan darah. Bila anda ambil masa untuk rileks, rehat yang cukup, ia akan mengurangkan tekanan emosi dekat diri kita. Seterusnya, langkah rawatan dan pencegahan yang terakhir akan saya ulaskan ialah pengisian rohani. Setiap remaja perlu menitik beratkan sasiah diri dari aspek kerohanian. Aspek kerohanian merangkumi kegiatan beribadat dan keagamaan. Contohnya seperti bersolat, berdoa dan bertawakal, menjalankan kegiatan aktiviti kerohanian seperti menghadiri kelas-kelas agama dan lain-lain lagi. Hal ini boleh membentuk sasiah dan kepribadian yang positif. Mereka juga boleh menghadapi masalah dengan berfikiran positif dan menyelesaikan masalah dengan baik. Okey, itu sahaja. Sebenarnya kita dah penghujung ulasan, penceritaan, penjelasan tentang apa itu tekanan emosi, punca, kesan dan langkah rawatan dan pencegahan tekanan emosi dalam kalangan remaja. Saya akhiri kata-kata saya dengan sekian terima kasih. Semoga kita boleh elakkan berlakunya tekanan emosi dalam diri kita atau dalam kalangan remaja.